Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat kekasih Allah junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sambil kita membaca sabdaan Nabi, hadis baginda Nabi daripada kitab Jami' Tirmizi, kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beroleh rahmat, beroleh maghfirah, pengampunan dan ditinggikan darajah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di orang TikTok, ada Ramlah, kemudian Iza Liza serta Pau Comot. Ahlan-ahlan. Dan juga di FB Bunga Lawang, Iliza Zaini, Safia Sapian, dan juga Allah lupakan namaku, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain serta para pelajar daripada Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan manfaat daripada pertemuan kita pada sesi jam 9.15 pagi ini. Kita dah tiba pada muka surat 125 dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk bahawa orang yang berada di dalam janabah dan juga haid serta nifas, mereka tidak boleh membaca Al-Quran. Tak boleh. Bukan sekadar sentuh, baca pun tak boleh. Maka lihat kepada Arafah, maka dalam Arafah disebut baris yang pertama. Jumpa tak? Ikhtilaful a'immati fi qira'atil Qur'ani lil junubi wal haid, perbezaan para ulama berkenaan tentang membaca Al-Quran untuk yang berada di dalam janabah dan haid. Maka hadza mazhabul jumhur, majoriti para ulama menyebut tidak boleh. Sementara Imam Bukhari pula menyebut boleh, dan pada waktu itu beliau telah meletakkan tajuk bahawa boleh membaca Al-Quran namun tidak mendatangkan sebarang dalil. Maka ini adalah pada waktu itu perbezaan pendapat, dan kalaulah zikir maka pada waktu itu tidak ada masalah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun, kalaulah kita membaca Al-Quran dengan niat sebagai zikir bukan kerana Al-Quran, lagi-lagilah surah yang kita dah biasa amal, contohnya macam Al-Mulk, Al-Falaq, An-Nas, dan surah-surah yang lain, Yasin dan lain-lain, maka boleh dibaca berdasarkan kepada zikir. Tak boleh baca dengan niat Al-Quran kerana itu adalah haram. Bab yang ke-97, bab pada hadis dan riwayat majaa yang datang berkenaan fil junubi, orang yang berada di dalam janabah dan haid, annahuma, mereka berdua la yaqra'anil Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Riwayat 132 bihi ila qala hadatsana Ali bin Hujr wal Hasan bin Arafah qala hadatsana Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW baginda bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu, janganlah membaca orang yang berada di dalam haid dan orang yang berada di dalam keadaan janabah, hadas besar, disebabkan keluar air mani ataupun bersetubuh. Maka Nabi kata janganlah membaca syai'an, sesuatu apa pun, minal Quran, daripada Al-Quran. Tapi kalaulah dengan niat zikir, maka pada waktu itu boleh. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang seumpama dengan riwayat tadi daripada Ali bin Abi Talib. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar kami tidak mengetahuinya kecuali melalui sanad Ismail bin Ayyash daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi, seperti mana yang kita baca tadi. Maka itu je riwayat ini yang sampai melalui nama Ismail bin Ayyash.
Riwayat apa yang sampai? Yang tadi kita dengar, la yaqra'ul junubu walal haidu. Tidak boleh membaca seseorang yang berada dalam keadaan janabah dan haid syai'an minal Quran. Hadis ni pun pendek, kalau boleh hafal. Kita baca-baca ni pun dah boleh hafal. Untuk para pelajar lah. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, maka tidak perlu. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, pendek di hadis je, daripada Abdullah bin Umar, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Hadisnya adalah hadis yang pendek. Okey. Dan inilah kata Imam Tirmizi, bila kita dah baca hadis tadi, yang junub, yang hadas, Nabi bersabda tak boleh baca apa pun daripada Quran. Dan inilah pandangan majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in dan orang-orang yang selepas daripada mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahway. Qalu, mereka berkata, la taqra, jangan membaca al-haidu, wanita dalam haid, walal junubu, dan wanita dalam janabah, minal Qur'ani, daripada Quran, syai'an, sesuatu apa pun. Tak boleh. Tak boleh baca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Illa kecuali tarafal ayah, ayat yang tak lengkap. Ayat yang tak lengkap boleh baca. Mengikut kata-kata Imam Tirmizi. Ayat yang tak lengkap boleh baca. Satu ayat, maka pada waktu itu dengan niat Al-Quran, tak boleh. Wal harfa, ataupun satu huruf, maka boleh. Wa nahwa dzalik, dan seumpamanya. Wa rakhasu, dan mereka mengharuskan untuk orang yang berada di dalam keadaan janabah, hadas besar dan haid untuk bertasbih, bertahlil, zikir boleh. Tapi nak membaca Al-Quran pada waktu itu tidak boleh. Berkata Imam Tirmizi, wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul, aku mendengar Imam Bukhari berkata, sesungguhnya perawi hadis yang kita baca tadi, Ismail bin Ayyash, telah meriwayatkan daripada sebahagian ahli Hijaz dan ahli Iraq banyak hadis-hadis yang mungkar. Kata Imam Bukhari, banyak hadis-hadis yang mungkar yang diriwayatkan. Ka'annahu, seolah-olah Imam Bukhari da'afa, mendaifkan riwayatnya daripada mereka. Riwayatnya itu maksudnya riwayat Ismail bin Ayyash. Riwayatuhu, hu itu kembali kepada Ismail bin Ayyash. Jumpa tak? Hu tu kembali kepada Ismail bin Ayyash. Hum pula kembali kepada siapa? Ahlil Hijazi wa Ahlil Iraq. Kembali ke situ. Maka mana-mana riwayat Ismail bin Ayyash daripada ulama Hijaz, Iraq, maka pada waktu itu Imam Bukhari katakan lemah. Sebab pada waktu itu pandangan Imam Bukhari. Ka'annahu da'afa, seolah-olah Imam Bukhari melemahkan riwayat Ismail bin Ayyash daripada mereka, iaitu daripada para ulama Hijaz dan Iraq. Waqala, dan Imam Bukhari berkata, innama hadithu Ismail bin Ayyash an ahli Syam. Ismail bin Ayyash ini riwayat dia hanya sahih kalaulah dia riwayatkan daripada para ulama Syam. Ada mungkin beberapa sebab. Mungkin pada waktu itu di awal usianya dia belajar daripada ulama Syam, maka riwayatnya kuat. Tapi kemudiannya riwayatnya mula menjadi mungkar bila kemudian harinya dia belajar daripada para ulama Hijaz dan Iraq. Jelas ke jelas? Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Ismail bin Ayyash aslah adalah lebih baik daripada Baqiyah. Lebih baik daripada Baqiyah. Wali Baqiyah, dan pada waktu itu Baqiyah pula ada banyak hadis-hadis mungkar daripada para ulama thiqah. Jom kita lihat kepada Arafah tentang Baqiyah. Jumpa tak? Bayanu hali Baqiyah, perawi tadi. Okey. Lalu kenapa Imam Tirmizi tiba-tiba sebut tentang Baqiyah? Sebab Baqiyah ini dia perawi Bukhari. Imam Bukhari ada ambil hadis daripada riwayat Baqiyah. Maka bila Imam Tirmizi kata beliau tolak Ismail bin Ayyash, maka Imam Tirmizi menukilkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata Ismail bin Ayyash lebih baik sanadnya daripada Baqiyah, Baqiyah bin Khalid. Maka Baqiyah ni pula Imam Bukhari ambil riwayat dia. Lalu kalaulah riwayat Baqiyah Imam Bukhari boleh ambil, maka kata Imam Tirmizi, mengapa tidak boleh ambil riwayat Ismail bin Ayyash selagi mana pada waktu itu belum pasti
riwayat tersebut benar-benar munkar. Itu cara Imam Tirmizi nak memberi pemahaman kepada kita. Maka di sini kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca tadi Arafah, inna baqiyata mudlis ataupun mudallis. Wal Bukhari dan Imam Bukhari sahaha telah mentasihkan riwayatnya di dalam kitab beliau berkenaan tentang waktu solat dalam kitab Bukhari. Fa idza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fa idza sarraha bis-sima', kalaulah Ismail bin Ayyash telah menjelaskan yang beliau telah mengambil hadis, maka sepatutnya kena terima. Tuqbalu riwayatuhu, sepatutnya kena terima. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Tolong ambil tisu jap. Okey. Berkata Imam Tirmizi, wali baqiyah, dan walhal baqiyah mempunyai banyak hadis-hadis yang mungkar daripada siqat. Berkata seolah-olah Imam Tirmizi menjustifikasikan beliau mengambil riwayat Ismail bin Ayyash, walaupun Imam Bukhari kata dia lemah, kerana Imam Bukhari ambil lebih lemah daripada Ismail bin Ayyash, iaitu Baqiyah bin Khalid rahimahumullahu ta'ala. Berkata Abu Isa Imam Tirmizi, haddatsani bidzalika, aku telah mendapat riwayat tersebut daripada Ahmad bin Hasan. Beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata begitu. Bab yang ke-98, bab ma jaa fi mubasyaratil haid, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang adakah boleh bersama. Mubasyarah memberi maksud bersama, bersetubuh, dan juga pada waktu itu permulaan mukaddimah bersetubuh, adakah boleh dengan haid? Maka jawapan dia tidak boleh, kecuali di atas pusat ataupun di bawah pada waktu itu lutut. Antara pusat dengan lutut tidak boleh, kecuali dengan adanya lapik ataupun baju ataupun kain. Maka lihat kepada Arafah, ikhtilaful a'immah, para ulama, jumpa tak dua baris daripada bawah? Ikhtilaful a'immah, perbezaan para ulama berkenaan tentang hukum al-istimta', berseronok-seronok dengan apa yang ada di antara bawah pusat dan juga atas lutut isteri yang haid. Apa hukum dia? Maka mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menyebut tidak boleh berseronok-seronok daripada bawah pusat hingga ke lutut. Tak boleh. Itu zone red. Pada waktu tu no entry punya zone bahaya ketika mana dalam haid. Sementara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu berkata hanya perlu menjauhkan diri daripada tempat keluarnya darah sebab tengah haid. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, namun pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah disokong oleh hadis yang kita bakal baca. Lalu riwayat 133, bab ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan mubasyarati, bersama, bersetubuh dengan wanita yang dalam keadaan haid. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundarun. Bundar ni siapa? Muhammad bin Bashar, kita dah belajar. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hittu, apabila aku berada di dalam keadaan haid, ya'muruni, baginda memerintahkan daku, an attazira, untuk memakai kain. Izar maksudnya kain. Nabi suruh pakai kain. Summa yubashiruni, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersama denganku, ai fawqal izar, di atas kain. Maksudnya pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah dalam keadaan ada kain yang menjadi penghalang di antara Nabi dan pada waktu itu Ummul Mukminin Aisyah. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang seumpamanya daripada Ummu Salamah dan juga Maimunah. Ini semua ummahatul mukminin. Ummu Salamah, siapa nama dia? Kita dah belajar semalam. Siapa? Nama penuh dia Hindun binti Umayyah. Dia berkahwin dengan Nabi pada Syawal tahun 4 Hijrah. Nanti Maimunah kita akan bincangkan kemudian. Okey.
Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada sahabat Nabi, tabi'in, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, boleh pada waktu itu untuk bersama bersuka-suka melakukan mukaddimah jima' dengan isteri yang haid, dengan syarat pada waktu itu ada lapid dan bukan di antara bawah pusat hingga ke lutut. Bab yang ke-99. Jelas ke jelas? Bab yang ke-99. Bab ma jaa fi muwakalatil junubi wal haidi wasurihima. Maka pada bab ini Imam Tirmizi menerangkan bahawa boleh makan bersama dengan orang yang haid, minum daripada bekas minuman mereka. Boleh, tak ada masalah. Lalu ini disebutkan kerana sebelum kedatangan Islam, wanita haid orang Arab pada waktu itu asingkan. Mereka anggap seperti kotor, najis, wanita-wanita yang haid. Bila dah habis haid, baru mereka rapat dan dekat. Maka Islam tak mengajar begitu. Boleh makan sekali, boleh minum sekali dan sebagainya. Boleh tidur sekali, cuma kena jaga di bawah pusat dan lutut, maka bahagian tersebut tidak boleh. Wabi babu bab pada hadis dan riwayat majaa yang datang berkenaan muwakalati makan bersama al-junubi orang yang dalam janabah wal haidi dan wanita haid wasurihima dan minum dari ataupun makan daripada bekas sisa mereka. Wabi ilaihi qala hadatsana Ambasun al-Anbari wa Muhammad bin Abdin al-A'la qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Muawiyah bin Salih عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال. Kata Abdullah bin Sa'ad, sa'altun Nabi, aku telah bertanya kepada baginda Nabi SAW berkenaan dengan muwakalati, makan bersama dengan wanita dalam haid. Maka Nabi SAW bersabda, wakilha, makanlah kamu bersama dengan mereka. Dan di dalam bab ini kata Imam Tirmizi ada hadis yang lebih kurang sama daripada Ummul Mukminin Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Sa'ad adalah hadis yang hasan gharib, dan ianya adalah pandangan majoriti ahli ilmu. Mereka berpandangan tidak mengapa makan bersama dengan wanita dalam haid. Sebab hadis menyebut begitu, maka tak ada masalah makan dengan wanita dalam keadaan haid. Waqtalafu, dan mereka berbeza pendapat fi fadli, pada saki-baki air yang ada dalam bekas wuduk mereka. Farakhasa, maka mengatakan boleh perkara tersebut sebahagian dan mengatakan makruh sebahagian yang lain. Maka kalaulah pada waktu itu sisa yang sisa berbaki dalam bekas yang telah digunakan, adakah boleh? Dua pendapat. Ada yang kata makruh sebab ini hadas besar, janabah dan juga haid. Ada yang kata tidak makruh. Bab yang ke-100. Bab ma jaa fil haid tatanawalu syai'a minal masjid. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan bahawa wanita haid boleh menyerahkan sesuatu ke dalam masjid. Boleh. Contohnya macam rumah Nabi, dia betul-betul sebelah masjid. Maka Nabi pernah minta sesuatu daripada Aisyah. Dan pada waktu tu Nabi iktikaf dalam masjid. Maka Aisyah risau, tak nak bagi. Maka Nabi kata, pada waktu itu pada waktu itu tak mengapa. Tangan tidak mengapa. Kita lihat kepada Arafah. Arafah baris yang ke 8 daripada bawah. Jumpa tak? Okey. Al-ibratu, yang diambil kira di dalam perkiraan masuk masjid adalah lirijlain, menggunakan kaki, bukannya menggunakan kepala dan tangan. Lalu kalaulah seseorang tu kaki dia luar masjid, tangan dia masuk sikit dalam masjid, kepala dia pada waktu tu jenguk masuk dalam masjid, maka tak ada masalah. Yang dilarang pada waktu itu adalah kaki, mengikut sebahagian daripada para ulama. Okey, jom kita lihat riwayat dia, baru kita faham. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abi bin Humaid an al-A'mash
An Thabit bin Ubaid an Al-Qasim bin Muhammad qalat li Aisyah telah berkata kepadaku, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Nabi minta kepada Aisyah sesuatu, nawilini, berikan kepadaku al-humrah, pada waktu itu selimut, minal masjid, pada waktu itu daripada masjid. Paskan selimut wahai Aisyah. Pada waktu tu Nabi sedang iktikaf dan Aisyah dalam rumah betul-betul sebelah masjid, maka Nabi minta Aisyah pada waktu itu untuk paskan selimut untuk Nabi SAW berehat. Okey. Maka apakah humrah? Baca Arafah 5 baris daripada bawah. Sebahagian para ulama menyebut humrah pada waktu itu adalah sesuatu yang boleh ditutup muka dengannya. Maka itu adalah humrah. Istilahnya adalah selimut kecil ataupun kain. Maka Nabi minta. Maka Aisyah risau. Aisyah kata, wahai Rasulullah, inni haid. Mana boleh? Aku kan sedang dalam uzur, dalam haid. Maka Nabi SAW bersabda, inna haidataki, sesungguhnya darah haid kamu, laisat fi yadiki, bukannya berada dekat tangan kamu. Apa selimut tu? Bagi selimut tu. Mana ada darah haid dekat tangan kamu? Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang seumpamanya daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Mereka berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, dan itulah pandangan majoriti ahli ilmu. La na'lamu, kami tidak mengetahui antara mereka ada perbezaan pendapat bahawa tidak mengapa untuk wanita haid memberikan sesuatu ke masjid. Tidak ada masalah untuk diberikan sesuatu. Ahlan WhatsApp dalam program. Okey. Riwayat yang bab yang minta maaf. Tadi wafil mana tadi? Ada orang call tadi. Mana tadi? Okey. Qala Abu Isa. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, dan itulah pandangan majoriti para ulama. Mereka tidak mengetahui di antara mereka sebarang perbezaan pendapat bahawa pada waktu itu tidak mengapa untuk memberikan sesuatu daripada masjid. Sebentar. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan majoriti ahli ilmu, kami tidak mengetahui di antara mereka terdapat percanggahan dalam isu ini, iaitu wanita yang haid boleh memberi sesuatu dengan menggunakan tangannya tanpa dia masuk ke dalam masjid. Bi'anla ba'sa, bahawa tidak mengapa antatanawala, untuk memberi seorang wanita haid sesuatu ke dalam masjid. Bab yang ke-101, jelas ke jelas bab ni? Bab yang ke-101, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan karahiyati makruh itiyanil haid, untuk mendatangi wanita yang berada di dalam keadaan haid. Pada waktu itu makruh, tidak disukai. Arafah, baca Arafah baris yang paling bawah. Maka apakah yang disebut pada baris yang paling bawah? Al-ijma'u, ijma' para ulama bahawa haram bersetubuh dengan alhamdulillah, haram bersetubuh dengan wanita yang berada di dalam keadaan haid. Maka pada waktu itu ianya adalah haram. Maka bila Imam Tirmizi menggunakan perkataan makruh di sini, jangan salah faham, sebab itu disebutkan di sini ianya adalah ijma' haram. Wa abbaral musannif, dan bila Imam Tirmizi menggunakan alhamdulillah, bila Imam Tirmizi menggunakan perkataan makruh,
maka sebenarnya sebahagian maksud daripada makruh mengikut pandangan para ulama yang terdahulu maksudnya adalah haram. Lalu gariskan apa penerangan tersebut. Maka daripada kita baca riwayatnya. Wa bihi ilahi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Bahz bin Asad qalu hadatsana Hammad bin Salamah an Hakim bin al-Athram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ata, barang siapa yang mendatangi haidan, wanita yang sedang haid, aw imra'atan, ataupun mendatangi isteri, fi duburiha, melalui kemaluan belakang dia, aw kahina, ataupun dia mendatangi tukang tilik, bomoh dan sebagainya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir dengan ataupun ingkar dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Pada waktu itu ianya adalah dosa yang besar. Mendatangi wanita yang dalam keadaan haid, ataupun mendatangi isteri daripada kemaluan belakang, ataupun zaman kita ni mendatangi bomoh, tukang tilik dan sebagainya, faqad kafara, maka dia telah kafir, ingkar dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amaran yang keras. Maka para ulama berbeza pendapat tentang apakah maksud kafara di sini. Maka boleh lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh lihat kepada Sahara baris yang kedua. Sahara baris yang kedua. Man ataka hinan. Okey, jumpa tak? Maka sebenarnya kahinan asalnya adalah tukang tilik, tapi para ulama sepakat maksud daripada sini adalah tukang tilik, bomoh dan sebagainya. Maka berkatalah para ulama, jika dia melakukan apa yang Nabi sebutkan tadi, bistihlal, dengan menganggap benda itu boleh, tak salah, dan pada waktu itu dia membenarkan perbuatan dia, maka pada waktu itu dia kafir. Sebab Nabi kata tak boleh dan dia kata boleh. Nabi kata jangan buat. Pada waktu itu dia buat sambil menjustifikasikan perbuatan dia betul. Maka itu salah. Faqad kafara, maka dia dihukum kufur berdasarkan pada waktu itu keyakinan dia boleh. Tapi kalaulah pada waktu itu dia buat dalam keadaan dia tahu salah, tapi dia tetap buat, maka pada waktu itu kafara bermaksud seseorang yang tidak mensyukuri nikmat. Kufranun nikmah, dia tidak mensyukuri nikmat. Dan dengan Nabi menyebut kafara, di situ bermaksud taghlis, amaran keras, dan pada waktu itu tidak patut untuk diambil ringan. Maka kalaulah dia menganggap boleh, maka betul-betul kafir. Sebab Nabi kata tak boleh. Nabi pada waktu itu larang. Dan kalaulah dia buat dalam keadaan dia tahu memang haram, tak boleh, maka pada waktu itu sebenarnya ianya bermaksud kufur kepada nikmat, dan pada waktu itu diberikan amaran yang keras. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat muka surat 127. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, la na'rifu hadzal hadis, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali daripada hadis riwayat Hakim Al-Athram yang kita baca tadi, daripada Abu Tamimah Al-Hujaimi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa innama ma'na hadza, dan sesungguhnya maksud daripada riwayat ini di sisi ahli ilmu, alat taghlid, maksudnya sekadar amaran keras, bukanlah pada waktu itu dia betul-betul kufur. Kecuali kalaulah dia benar-benar rasa perbuatan dia betul dan apa yang Nabi cakap itu tak betul, maka boleh jadi kufur. Kata Imam Tirmizi, dalil yang mengatakan ianya tidaklah kafir kalaulah dia tahu benda tu salah dan dia masih buat. Kata Imam Tirmizi adalah apa yang diriwayatkan daripada Nabi baginda bersabda, man ataha idan, barang siapa yang mendatangi wanita dalam keadaan haid, bersetubuh dengan dia tanpa lapid, falyatasaddaq, maka pada waktu itu hendaklah dia bersedekah. Hendaklah dia bersedekah sebanyak bidinar, 1 dinar. Hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Maka kata Imam Tirmizi, falau kana ityanul haid,
kalaulah sekiranya mendatangi wanita haid tanpa sebarang lapis, itu adalah perbuatan kufur, lam yu'mar, nescaya orang tersebut tidak akan diperintahkan untuk membayar kafarah. Sebab kalaulah betul-betul dah kufur, dah tak ada dah kafarah untuk dia, maka perintah untuk membayar kafarah adalah bukti sebenarnya tidaklah kafir, kecuali kalaulah dia menganggap perbuatan tersebut halal dan dibenarkan, padahal Nabi larang. Wadha'afa Muhammad, Imam Bukhari mendaifkan hadis ini daripada sudut sanadnya. Dan siapakah nama perawi yang bernama Abu Tamimah? Namanya adalah Tarif bin Mujalid. Tarif bin Mujalid rahimahullah. Lalu tadi kita ada sebut tentang kafarah kalaulah mendatangi wanita yang berada dalam keadaan haid. Maka apakah riwayat tentang kafarahnya? Bab yang ke-102. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang riwayat dan riwayat yang datang berkenaan al-kafarah, isu kafarah ketika mana mendatangi wanita yang berada di dalam keadaan haid. Maka kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarikun an Khusayfin an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rajul, berkenaan tentang seorang lelaki yaqa'u, yang menyetubuhi alam raati, isterinya, wahia haid, dalam keadaan isterinya tengah haid. Isteri tengah haid, dia pergi bersetubuh bersama dengan isterinya. Qal, maka sabda Nabi, yatasaddaqu, hendaklah dia bersedekah binisfi dinar, separuh dinar. Tadi Nabi sebut 1 dinar, kenapa setengah dinar? Sebenarnya kita boleh baca syaihah. Jumpa tak syaihah? 3 baris daripada bawah. Warada fi ba'dir riwayat, dalam setengah riwayat menyebut lafaz separuh dinar. Dalam setengah riwayat menyebut sulusai dinar, 2/3 dinar. Dalam setengah riwayat menyebut 1 dinar. Maka ada 3 riwayat. Setengah, 2/3 dan 1. Maka mana satu yang betul? Maka kata para ulama, ikhtalafa ahlul ilmi, telah berbeza pendapat ahli ilmu tentang isu ini. Maka sebahagian para ulama menyebut pada waktu itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa perintah untuk bersedekah ini adalah wajib. Dia kena bagi sedekah sebagai bentuk kafarah kerana perbuatan dia mendatangi wanita yang berada dalam keadaan haid. Namun sebahagian para ulama seperti mana Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i menyebut perintah itu adalah istihbab, adalah daripada sudut galakan. Kerana yang paling penting pada waktu itu dia adalah taubat. Sebab dia buat benda yang dosa, benda yang pada waktu itu tidak disukai oleh Allah. Dosa besar, mendatangi wanita yang dalam keadaan haid. Maka dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, perintah untuk bersedekah itu adalah sunat. Yang wajibnya adalah dia kena bertaubat. Lalu kalaulah perintah bersedekah itu sunat, maka terpulang. Dia nak bersedekah 1 dinar pun boleh. 1 dinar lebih kurang 1,000 lebih. Ataupun setengah dinar, lebih kurang 600 something. Ataupun 2/3 dinar, maka itu terpulang. Yang paling penting adalah dia kena bertaubat. Jelas ke? Riwayat 138, bab muka surat 128. Wa bi ilaihi qala hadatsana Husain bin Hurits qala hadatsana Fadl bin Musa an Abi Hamzah As-Sukkari an Abdul Karim an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmar, kalaulah pada waktu itu wanita tersebut di awal uzur dia, awal haid, maka digambarkan dengan darah yang merah. Awal uzur dia dah buat masalah, maka hendaklah pada waktu itu dia bagi sedekah 1 dinar. Wa idza kana daman asfar, dan kalaulah dia buat bersetubuh dengan isterinya pada waktu itu darah dah mula kuning, yang bermaksud di penghujung isteri dia nak selesai haid, maka pada waktu itu separuh dinar. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Tirmizi, hadis kafarah ketika mana menyetubuhi wanita haid telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas secara mauquf, maksudnya tak sampai Nabi, wa marfu'an, dan sampai kepada Nabi. Dan itulah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu, dan ini adalah pandangan Imam Ahmad, Imam Ishaq. Berkata Abdullah bin Mubarak, yastaghfiru, yang wajib adalah dia kena istighfar kepada Allah, dan tidak ada kafarah yang wajib.
Tak ada. Dosa dia punya besar, dia tidak selesai dengan sedekah. Sedekah tu nak bagi adalah sunat, istihbab. Yang wajibnya adalah kena benar-benar bertaubat sebab mendatangi isteri ketika mana sedang uzur dan haid. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak daripada sebahagian tabi'in. Antaranya adalah Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakhai. Bab yang ke-103, bab berkenaan tentang hadis dan riwayat yang datang berkenaan ghusli damil haid, membasuh darah haid minas thawbi, yang ada pada pakaian. Maka ini cara untuk pembersihan dia. Riwayat 139. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kita sedang baca hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-139. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Munzir an Asma ibnati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita. Anna imra'atan, siapa nama dia? Baca Arafah. Jumpa tak baris yang pertama? Qila, dikatakan bahawa yang bertanya ini adalah Asma sendiri, perawi hadis. Perawi hadis Asma sendiri yang pada waktu itu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini bertanya kepada Nabi anis thawbi, berkenaan pakaian. Yusibuhu, terkena pada pakaian tersebut ad-damu, darah, minal haidah, daripada darah haid. Dia kata, wahai Rasulullah, baju aku kena darah haid. Maka Nabi SAW bersabda, hutti, pada waktu itu gosoklah ia. Summa kurusi, kemudian pada waktu itu gosokkan dengan hujung kuku. Maksudnya bersihkan betul-betul. Bilma, dengan air. Summa rusyih, kemudian pada waktu itu tuangkan air ke atasnya. Wasalli fih, bila dah selesai basuh, maka boleh solat menggunakan pakaian tadi. Maka walaupun ianya adalah darah kotor, tetapi pada waktu itu tidak mengapa bila dah basuh untuk gunakan semula untuk solat. Okey, jom kita baca Sahara. Maka apakah maksud hutih? Pada waktu itu maksudnya adalah hukih, pada waktu itu gosok. Apakah pula maksud ukrusih? Pada maksudnya adalah menggosok menggunakan hujung-hujung jari. Lalu apakah tujuan daripada sabdaan Nabi huti summa kurusih? Kata para ulama, tujuannya adalah hatta zahaba atharuh, hilang kesan darah yang ada pada pakaian tadi, bagi hilang. Okey. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda huti summa kurusih bil ma'. Itu maksud sabdaan Nabi SAW. Dan kemudian boleh guna untuk solat. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Ummu Qais binti Mihsan. Berkata Imam Tirmizi, hadis Asma berkenaan tentang membasuh darah adalah hadis yang hasan sahih, dan para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang darah yang kena pada pakaian. Fayusalli fih, adakah dia boleh solat pada pakaian tadi sebelum basuh ataupun tidak? Maka kata sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan tabi'in, idza kana dam, apabila darah itu kadarnya adalah 1 dirham. 1 dirham zaman dulu kadar dia, maka dia tak perlu basuh. Pada waktu itu dia boleh solat, dan kemudian pada waktu itu kena ulang balik solat. Minta maaf, kalaulah darah itu kadarnya 1 dirham dan dia tak basuh, lalu solat dalam pakaian tadi, kena ulang balik. Maksudnya tak sah solat dia. Wa qala ba'duhum, ada sebahagian berkata, kalaulah darah itu lebih daripada kadar 1 dirham baru kena ulang. Maksudnya ada sebahagian menyebut, kalaulah kadar 1 dirham maka tak payah ulang. Kalaulah kadar 1 dirham lebih kurang 50 sen, lebih kurang 50 sen yang lama, 1 dirham. Lalu kalaulah kadar 1 dirham, ada sebahagian para ulama kata pada waktu itu kena ulang. Ada pula pendapat kedua kata lebih daripada 1 dirham, kadar darah yang ada pada pakaian yang tak dibasuh, barulah kena ulang. Bererti kalaulah pada waktu itu kurang daripada 1 dirham, maka tidak perlu ulang. Walam yujib ba'du ahli ilmi minat tabi'in al-i'adah. Pandangan yang ketiga, ada yang kata tak payah ulang. Bila ada darah pada pakaian maka tak perlu ulang solat. Tapi ini semua pandangan yang lemah. Namun pada waktu itu
Pandangan mazhab kita adalah waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yajibu alaihi al-ghusl, perlu untuk basuh walaupun kadarnya sedikit kurang daripada 1 dirham. Wasyaddada, dan Imam Syafi'i strict dalam isu dan perkara ini. Muka surat 128 ni kita sambung balik pada jam 10.30 insya-Allah. Kita sambung pada jam 10.30.